Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, didoakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Kita sambung pengajian kita di muka surat 39 ayat yang ke 238. Ayat 238 kita baca sama-sama, kemudian kita belajar bahasa, kemudian kita tadabbur, kemudian kita cari apa yang kita boleh amal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون Sadaqallahul azim. Kita habiskan isu ni dulu. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah kau lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, engkau mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kau jadikanlah kami semua orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa zikrallahi fi man indah. Ya Allah, yang Tuhan kami mohon padamu agar engkau kurniakan kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat. Mereka mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa,
khususnya dalam majlis-majlismu bersama para malaikat. Dan kau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan kumpulan hamba-hambamu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, insya-Allah kita tengok ayat 238 firman Allah, hafizu. Itu perintah, jagalah kamu semua. Hafiz daripada hafaza. Kita panggil orang hafiz, kita panggil hafiz juga. Itu hafiz itu isim. Ini hafizun, perintah, ayat perintah. Jagalah kamu, ataupun kita boleh terjemah sebagai saling jaga menjaga. Sebab dia panggil muhafazah daripada hafazah. Yuhafizu, hafizu. Kalau jaga seorang dia panggil ihfiz, jagalah. Ihfizu, jagalah kamu masing-masing. Tapi hafizun, kena sama-sama jaga. Kita suka keluarga, anak, isteri, suami, cucu, kena sama-sama jaga. Itu perintah Allah, supaya tidak keseorangan kita. Kita dalam masyarakat juga, kalau orang tu semayang, orang tu tak semayang, orang semayang tu kena suruh orang yang tak semayang. Kena sama-sama jaga. Sebab rosak sebahagian daripada masyarakat, puncanya tak semayang. Tak semayang satu bahagian masyarakat, sebenarnya dosa kena semua. Bukan masyarakat tak semayang je, yang lain. Sebab dia tak sama-sama jaga. Dalilnya Allah menggunakan hafizun, musyarakatul hifzi, sama-sama memastikan semayang itu. Ala salawat, as-salawat jamak plural, salatun, salawat. Salawat ni kita biasa guna selawat atas Nabi, salawat kita kata tak? Sebenarnya salawat itu plural daripada salatun. Singular dia lepas pada tu wassalatu, itu singular. Pluralnya as-salawat. Jadi as-salawat ataupun salat ini dia makna tiga. Salat dengan makna sembahyang, mata kita rokok, sujud, itu dipanggil salat. Dalam solat itu ada makna yang kedua, iaitu makna doa. Dalam sembahyang itu kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, kan? Doa dalam tahiyat, kan? Itu doa. Itu makna solat. Kita ni ada dalam solat tu satu doa yang cukup penting untuk masa depan kita, tapi kita jangan sampai ke doa tu. Sebab apa jangan sampai? Sebab panjang, tahiyat jadi panjang. Apa doa dia? Doa dia Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabil qabri. Betul. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Jahannam dulu. Min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati ad-dajjal. Khatullah sekali. Kadang-kadang kita tak ada sampai situ, imam dah bagi salam, tak baca, kan? Jadi kalau tak sempat baca, bacalah hak sunat-sunat. Sembahyang sunat tu baca yang tu. Sebab fitnah dajjal mungkin kita tak jumpa, tapi mungkin anak cucu kita jumpa. Mintalah ia tidak tergelecah daripada agama. Walaupun kita terlepas, ingat di belakang kita tu anak zuriat keturunan kita, kita tak tahu dia terlepas ke tak daripada fitnah syarri fitnatil dajjal, kejahatan, keburukan fitnah dajjal. Dan untuk kita yang sekarang ini ialah min fitnatil mahya wal mamat, fitnah semasa hidup dan dekat nak mati. Itu bahaya dekat nak mati ni. Kalau dipesongkan oleh syaitan,
kita tak selamat, kita tak selamat kita. Oleh sebab itu doalah di akhir tahiyat kita dengan doa itu. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat. Dan yang dalam kubur lagilah kita tak tahu apa suasana kita. Ada kita ikhtiar sekarang ni supaya ada satu alat mempertahankan kita dalam kubur. Alat itu surah Kahfi, surah apa? Surah Muluk. Kita baca lepas Isya. Yang sebenarnya kita kena baca sebaiknya sebelum tidur. Takut balik-balik tak baca lepas Isya ramai-ramai kan. Dia baca tu sebelum tidur. Itu dia ikhtiar kita supaya kita duduk dalam kubur selamat daripada diazab oleh malaikat Zabaniyah, malaikat azab disebabkan kecuaian kita. Kemudian azab Jahannam nantilah kita minta jauh Allah lepaskan. Jadi umur-umur kita ni kena banyaklah orang kata meminta kepada Allah supaya kita tidak selamat, kita tidak diazab oleh Allah SWT. Jadi ayat ini hafizu ala salawati, itu satu ayat lengkap tu. Jagalah kamu secara bersama ala, atas. Ala ni maknanya ala ada'is salawat, atas melaksanakan sembahyang 5 waktu. As-salawat tu sembahyang 5 waktu secara general. Kemudian dia datang khususi itu iaitu was-salati al-wusta. As-salati al-wusta itu sembahyang yang di tengah-tengah. Kebanyakan ulama dia kata sembahyang tengah-tengah ni ialah sembahyang asar. Sembahyang asar dia panggil wusta, yang tengah. Maknanya kita kena ambil balik was-salatil wusta, kita ambil ayat hafizun. Mana hafizu ala salatil wusta, maknanya as-salawat tu dah termasuk dah sembahyang asar tu, tapi disebut secara khusus sembahyang asar kerana ramai orang yang tertinggal pada waktu asar tu, jeng balik kerja lah, tak sembahyang asar. Satu lagi, sembahyang al-wusta ni kalau kita ikut pembahagian masa, anda jumpa dalam satu tafsir mana dia kata sembahyang orang pencing. Sebab wusta kita ni pagi, tengah hari, asar kan. Pagi tu muda, pagi tu adalah waktu muda. Zuhur itu adalah waktu nak kata tua, waktu 40-an ke atas, 40 ke atas. Waktu asar tu waktu pencing dah tu. Waktu kalau asar tak semayang lagi ke, waktu mana lagi kita nak semayang? Maknanya pencing tak semayang lagi kan? Tak ada dah masa untuk nak semayangnya. Jadi kena jagalah waktu-waktu kita pencing ni. Kena semayang betul-betul, jaga, iaitu semayang wusta, semayang orang pencing. Ada satu surah orang pencing. Surah apa? Tak payah dengar. Surah Al-Ma'idah. Surah, saya jangan nama surah pencingnya, sebab ayat tu turun Nabi umur 60 dah. Nah, umur 60. Dan saya tengok cerita-cerita yang ada dalam surah Ma'idah tu amat-amat sesuai dengan kita untuk bersedia berjumpa Allah. Cerita-cerita dalam tu cukup sesuai sangat. Maka bolehkah, itu soalan, kita istilahkan surah orang pencing? Turun masa Nabi 60 kita pencing. Dan ayat-ayat itu menggesa supaya kita jaga diri jangan terkeluar daripada
Amalan-amalan yang mendekatkan diri pada Allah. Dalam ayat surah Maidah ayat 35, subhanallah, dia panggil orang-orang yang dah confirm masuk syurga ni supaya jaga 3 benda. Confirm masuk syurga. Senang cerita confirm masuk syurga dah. Bila kita mukminin, muttaqin, itu kalau kita boleh kekalkan begitu, kita ahli syurga dah. Cuma takut dalam perjalanan hidup kita ni ditarik-tarik oleh suasana menyebabkan kita terlepas pegang dengan agama kita. Kita takut yang tu. Jadi dalam ayat 35 tu Allah Subhanahu Wa Taala minta kita 3 perkara. Dan bila kita buat 3 perkara ni, Allah jamin kita hidup bahagia dunia sampai akhirat. Kita tengok sikit. Surah Maidah. Surah awal pencing. Muka surat 113. Dia panggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kita wakaf situ, kita berhenti situ. Wahai orang-orang yang mukminin, termasuk mukminat lah. Ayat kaedah kalau sebut mukminin, automatik mukminat masuk. Satu level. Allah panggil kita orang-orang yang beriman, orang-orang ahli syurga ni. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang telah dipastikan kamu syurga. Kita tambah itu. Tapi memang dia ahli syurga sebab dia mukminin. Apa perintah kepada orang yang beriman ini? Ada 3 perintah. Ittaqullah, satu perintah. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilata, 2 perintah. Yang ketiga, wajahidu fi sabilihi, ay fi sabilillah. 3 perintah. Ayat pertama dia panggil kita ahli syurga, dan ahli syurga ni untuk confirm kita dapat syurga nanti buat 3 perintah ni. Okey, kalau kita buat macam mana? Ada jaminan tak kita selamat? Kata Allah, la'allakum tuflihun. Itu jaminan. Itu jaminan. La'allakum, la'alla adatun litarajji, kata ahli bahasa. La'alla ialah satu alat untuk menunjukkan harapan. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Itu bagi kita orang biasa. Tapi kalau taraji ini Allah yang mengeluarkan, maka taraji itu bermakna pasti. Allah kata la'allakum, mudah-mudahan kamu. Allah cakap ni, dia janji kalau kamu buat 3 perkara tadi sebagai orang mukmin, Allah janji, innaka la tukhliful mi'ad, engkau ya Allah tak pernah mungkir janji. Maka janji ini, kata ulama, ayat ini pasti berlaku. Apa yang akan berlaku kepada orang ini? Tuflihun. Tuflihun. Tuflihun dia guna present continuous tense, fi'il mudhari'. Kamu akan beruntung sekarang, besok, sampai mati, dan sampai kamu jumpa Allah. Beruntung. Falah. Tuflihun dia punya kata hasil, kita panggil kata hasil, kata terbitan. Kata hasil ialah falah. Hayya 'alal falah, kan? Marilah menuju kejayaan. Kejayaan falah ini kalau kita dapat, yang dipanggil, yang diajak oleh Bilal ni, kalau kita dapat 3 perkara sekaligus. Falah ni, pertama, dunia ini dari lahir, dari kita sekarang, nak lepas dah kan, sekarang sampai mati Allah beri senang dunia. Kalau kita dapat falah, daripada sekarang sampai mati kita tidak susah. Yang kedua, daripada sekarang sampai mati Allah akan jauh daripada kita musibah. Yang ketiga, bila kita jumpa Allah, Allah redha dan Allah bagi syurga. Kalau dapat falah. Sebab itulah Bilal ditugas
untuk memanggil sekalian orang-orang yang beriman dengan hayya. Apa makna hayya? Ya, kita terjemah marilah kan. Bila terjemah mari juga kan? Sebenarnya hayya daripada hayyun, hidup. Jadi hayyun, Allah hayyun, Allah itu maha hidup. Hayya, marilah untuk hidup. Marilah, sebab tu kena ha pedas. Kalau ha besar, hayya, itu mari untuk semayang. Hayya ila, dia ta'ala. Hayya ilal masjid, jom ke masjid. Dengan ha besar. Ha kecil, hayya makna marilah untuk hidup. Orang tak mari masjid, tak hidup. Ya ke? Ramai orang hidup tak mari masjid pun kan? Hidup body, kita nak hidup body dan hidup hati. Hati dia akan mati kalau tak semayang. Hati akan mati tak semayang. Dan juga nyawa kepada hati ialah Quran. Anda jumpa dalam Quran, dalam tadabbur ni jumpa Quran ada nyawa. Apa ni, hati kita ada nyawa, macam tubuh kita ada nyawa. Nyawa kita tak ada, mati tubuh kita. Hati kita kalau tak baca Quran, mati dia. Kat mana kita nak dapat bukti ni? Dalam surah Syura ayat 52. Balik tengok surah Syura ayat 52. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ila. Tengoklah senang, kita ada Quran tak tengok ugi ke? Surah Syura maaflah hari ni dia melaka-laka sikit. Jumpa beritahu, anak pun tak jumpa lagi. Ada jumpa? Surah ya 369. Okey. Syuara, Syura. Pak 88. Tu Pak 88. Jumpa? Berapa tu? Oh, jauh. Okey. 483 ayat 52. Ayat 52. Muka surat 489 ayat atas sekali. Wa kadzalika, dan demikianlah, auhayna, kami telah wahyukan kepada ilaika, kepada engkau, ruhan, ruh. Allah wahyu ruh. Apa makna wahyu ruh? Dalam kurungan dia tulis apa? Quran kan? Terjemahan tu. Maknanya salah satu nama Quran ialah ruh. Macam mana? Kita pun ulama pun bincanglah.
Kalau Quran roh, kita tak ada Quran kita mati. Tapi ramai orang tak ada Quran hidup. Maka tanwin pada ruhan itu kita kena bawa kepada hati. Jadi ruhal qalbi, ruhal qalbi, ruh hati, maknanya nyawa kepada hati kita. Dalam urusan apa? Min amrina, dari semua urusan kami, Quranlah sebagai ruh hati. Maknanya kalau kita berurusan segala kehidupan kita tanpa merujuk kepada Quran, maka sebenarnya kita tidak mengurus dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahawa Quran itu ruh kepada hati kita. Baik, kita kembali balik kepada muka surat 113. Jadi kita target kita dalam ayat 35 ni untuk dapat falah tadilah. Falah tadi kalau kita dapat segala-galanya dapat, dan kehidupan kita dunia berterusan sampai mati dalam keadaan gembira. Tapi benda yang kita kena buat sebagai mukmin ialah pertama, ittaqullah, tengah-tengah tu. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ulama membuat kesimpulan takwa pada Allah ni jaga diri jangan terlibat dengan benda-benda maksiat yang dilarang Allah. Itu takwa. Yang kedua, wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu makna berusaha sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan al-wasilah. Al-wasilah ni kata ulama at-ta'at, sebarang ketaatan kepada Allah. Hendaklah kita berusaha sungguh-sungguh. Tadi buang maksiat, takwa tu buang benda-benda yang Allah larang. Yang ni cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan buat sungguh-sungguh. Sesalah kita dua ni kan. Kita tak buat benda buruk, kita taat pada Allah, selesai kita. Tapi ada satu lagi tak selesai, iaitu wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kamu. Jahidu ni berjihadlah kamu semua pada menegakkan jalan Allah. Kata ulama, selepas kita sempurna, kita kena pasti orang lain macam kita sempurna. Kita kena dakwah kepada orang lain. Dakwah kepada sesama Islam dia panggil amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah kepada non-Muslim, orang yang belum Islam, dia panggil dakwah lah, dakwah panggilan. Jadi rupa-rupanya kita orang Islam ni tidak cukup dengan kita saja. Bukti yang kita boleh nampak ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dia nak buat dia seorang, tak payah susah payahlah 13 tahun duduk jaga orang Mekah, tanam akidah, sehingga dia terpaksa selepas 13 tahun. Kata ulama, kenapa Nabi duduk di Mekah 13 tahun, tak duduk setahun hijrah aja? Setahun orang marah-marah dia pun tinggal. Itu sepatutnya. Tapi kenapa sampai 13 tahun? Kata ulama, kerana Nabi nak sampaikan benda yang benar daripada Allah kepada satu kaum yang belum mengenal kebenaran. Jadi biar dia kenal dulu kebenaran. Sampai 13 tahun tu memang dia dah kenal kebenaran, dia tak terima pun tak apa masa tu. Lepas dia kenal apa yang Nabi nak buat, apa yang Nabi suruh ni, dia dah tahu belaka dah perangai Nabi. Maka Nabi diminta tinggal dulu. Nabi hijrah ke Madinah, datang balik selepas 8 tahun ke Mekah. Masa tu orang Islam, orang Mekah masuk Islam semua. Pentingnya kita bergaul dengan non-Muslim walaupun dia tak masuk Islam. Bergaul dengan baik, sampaikan sehingga dia faham Islam. Lepas pada tu, insya-Allah mungkin kita dia tak masuk Islam dengan kita, tapi mungkin dia masuk Islam dengan orang lain, sebab kita bergaul. Itu masuk usaha kita, kena mujahadah, berjihad. Kita cuba buatlah di Gombak itu, di Masjid Zaid, di Masjid Syakirin, kita buat
kepada non-Muslim di kampung situ. Ramai Cina yang duduk situ. Dia kebetulan raya dia tu kita buat raya di masjid. Buat raya masjid, kita panggil dia mari raya di masjid. Siap makan minum, dia mari raya. Raya dia mari raya di masjid. Dalam perayaan, dalam sambut raya Cina tu, kita buat program pertama baca Quran. Muqaddimah dengan Quran. Sebab apa baca Quran? Sebab Allah perintah kepada mana-mana Muslim yang berjiran dengan non-Muslim, hendaklah ia memperdengarkan ayat-ayat Allah kepada mereka. Maka kita baca Quran dan kita panggil Cina juga. Dia mari translate, mari syarah sedikit ayat yang berkaitan, iaitu ayat 13 surah Hujurat. Berkaitan Allah jadikan manusia berkabilah, berbagai-bagai bangsa untuk kenal mengenal, dan yang paling Allah suka ialah orang yang bertakwa. Ayat tu, alhamdulillah, di akhir seronok mereka boleh masuk masjid. Dia pakai perempuan masuk masjid tutup aurat. Tengok masjid ini tempat imam lelaki pakai elok-elok. Kita kenalkan ni dalam masjid. Dan akhir majlis itu salah seorang daripada mereka mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi kita nak Islam ini tersebar. Dan kebetulan pula ayat ini wajahidu fi sabilihi. Selain daripada kita sempurna, kita kena berusaha. Kalau negara kita buat kerja semua ni, 3 kerja ni, khususnya orang-orang mukmin, Allah jamin negara kita negara falah. Negara falah kan, sekarang ni negara madani. Negara falah pula, menteri PM mana pula nak bawa ni? Negara falah. Nah, sekarang negara madani. Negara falah. Jadi bila falah, seluruh bidang yang kita buat, yang kita laksanakan akan dijamin oleh Allah sampai akhir umur kita. Itulah sebenarnya Quran ini meliputi, mengandungi berbagai-bagai keindahan. Kalau kita boleh tadabbur sampai khatam, alhamdulillah. Ni khadak nak cerita je lah kan. Kami di Syakirin 11 tahun khatam tadabbur, rasa nikmat tali nak cerita, nikmat tadabbur Quran ni, faham Quran daripada awal hingga akhir. Tapi 11 tahun lah. 11 tahun tu bukan buat dua kali sebulan macam kita buat tiap-tiap hari, 5 kali seminggu, tiap-tiap subuh, daripada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 11 tahun khatam. Tidak ada nikmat yang tuan-tuan terasa selain daripada nikmat menghayati kitab Allah daripada awal hingga akhir. Jadi kita dah berapa tahun dah tadabbur ni? Baru surah Baqarah tak habis lagi kan? Jadi kita azam berapa tahun pun biarlah khatam. Orang kata ustaz, dah umur saya dah 80 nak khatam macam mana, dah terlewat dah. Tak, jangan duk fikir pasal umur tu kerja Allah, dia hidup, dia mematikan. Yang kita azamnya lah, kalau tak sempat dalam perjalanan nak khatam, mati dulu, itu mati syahid lah tu. Baik, habis itu kita kembali balik kepada ayat kita hari ini. Hafizu ala salawat, jagalah kamu, saling jaga, menjagalah kamu atas sembahyang 5 waktu. Wassalatil wusta, khususnya sembahyang yang di tengah-tengah, iaitu sembahyang asar. Ada ulama kata sembahyang subuh, sebab subuh tu antara zuhur dengan asar, subuh isya, maghrib, isya. Ada ulama mengatakan sembahyang wusta, sembahyang asar itu kebanyakanlah. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Ni penting orang semayang. Kum bangun. Kalau ramai kita kata panggil kumu. Bangunlah kamu semua. Bangun untuk apa? Qumu ila salatikum. Kan ada imam-imam dia kata qumu ila salatikum, bangunlah semayang. Masa iqamat tu, imam kata qumu ila salatikum lillah, bangunlah untuk tunaikan semayang. Bila orang qamat, qad qamatis salah, sepatutnya semua kita dah berdiri dah.
kalau kita mari awal. Jangan duduk lagi. Qad qamatis salah tu sembahyang telah didirikan. Cuma tak takbir lagi je. Jadi kita jangan lambatkan masuk ke dalam saf. Di sini qumu, bangunlah untuk apa? Untuk sembahyang lillah, kerana Allah. Semasa kita sembahyang itu kena ada sifat berikut. Apa dia sifat? Qanitin. Apa makna qanitin? Hal orang sembahyang tu dalam keadaan tunduk dan patuh. Qanit, kunut. Qanitin ni orang yang tunduk, orang yang patuh kepada Allah, yang khusyuk lah. Qanitin dengan makna khasyi'in, khusyuk, tunduk patuh kepada Allah. Kemudian ini ayat berikut, fa in khiftum farijalan, maka jikalau kamu dalam keadaan takut kepada binatang ke, datuk pada musuh lah khususnya, kamu boleh solat dalam keadaan farijalan. Rijalan ni sambil berjalan, semayang sambil berjalan. Biasa dengar tak semayang sambil berjalan? Sebab dalam keadaan takut. Au rukbanan, semayang atas kenderaan. Tak. Ada saya jumpa dengan satu ulama orang Mesir. Dia ni pendakwah. Dia tak sempat nak sembahyang sunat. Dia duduk lepas sembahyang wajib jamaah, dia naik kereta pergi sana pergi sini. Dia sembahyang sunat subuh dalam kereta. Maksudnya kita duduk jauh, kita nak mari masjid. Kalau sembahyang masjid, mai sunat di masjid, tak sempat. Mari orang qomat. Nak sembahyang bila? Kita ada tiga pilihan. Jangan tinggal solat subuh tu. Pilihan pertama, lepas imam salam, kita bangun sembahyang 2 rakaat. Bukan sembahyang ba'diyah, sembahyang sunat subuh. Itu ada dibicarakan. Itu, tapi kalau kita takut kita buat ni, orang kata kita sesat sebab lepas subuh tak ada sembahyang, takut orang kata sesat, kita sembahyang masa duha. Waktu duha itu disebut selepas sembahyang duha kita sembahyang sunat subuh ganti. Kalau itu pun tak boleh buat, kita buat semasa perjalanan mari masjid tu, Allahu Akbar dalam kenderaan, sembahyang dalam kenderaan, sembahyang sunat, sunat subuh. Yang penting sembahyang, jangan tak sembahyang, sebab pahalanya cukup besar. Fa idza amintum, maka apabila kamu amintum, kamu aman. Amintum tu aman lah, kamu dah jadi aman. Tadi masa takut, khiftum, masa takut boleh sembahyang dalam keadaan berjalan, sambil berjalan, dan sembahyang dalam keadaan berkenderaan. Tapi bila amintum, kamu dah aman, fadhkurullah, maka salatlah macam biasa. Fadhkurullah, ingatlah kamu kepada Allah, kama allamakum, seperti mana Allah ajar kamu, ma lam takunu ta'lamun, apa-apa yang sebelum ini kamu tak tahu. Makna ayat ini penting. Sembahyang ni tak boleh. Ayat ini ada kaitan dengan surah Al-Imran. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan kaitkan ayat 239 ni dengan ayat 191 surah Al-Imran. Penting sangat benda ni. Ada benda takut kita tak sempat jumpa, insya-Allah pertemuan yang akan datang kita nak ingatkan saya, nak kaitkan ayat 239 dengan ayat 191 surah Al-Imran. Dia memang sinonim. Syarat sembahyang kita ni Allah nak bersih hati. Dalam tu dia cerita. Sembahyang yang Allah terima dan hati kita jadi bersih.
Itu disebut dalam surah Al-Imran. Lambat lagi kita nak sampai. Jadi kebetulan kita baca surah ayat ni, kita boleh kaitkan dengan ayat tu. Hari ni kita dah banyak dah kait ayat 138 ni. Jadi kita cukuplah di situ dulu untuk hari ni. Moga-moga apa yang kita belajar kita dapat amalkan, insya-Allah. Nanti 139.